قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Taubat dari segala dosa, kembali mengikuti ajaran Allah Ta'ala. Rukunnya rukun taubat 3. Menyesali maksiat yang telah dilakukannya, berhenti dari melakukannya, dan yang ketiga berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala, jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Selesai daripada perbicaraan 20 sifat hati yang keji, ini kita masuk bab yang pertama pada sifat hati yang terpuji, iaitu taubah. Maka kata muallif, taubat dari segala dosa. Maka kita kena kenal dosa ni. Dalam pertemuan yang lepas saya sebut dah, kalau dalam kitab Minhajul Abidin, dia letak mula-mula sekali sebelum taubat adalah ilmu. Kita tak tahu kita duduk dalam dosa kecuali kita berilmu. Macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya tak sembahyang kecuali selepas kita belajar sembahyang. Sebab kita berasa kita sembahyang. Tapi bila kita mengaji fiqh mengesahkan dia bahawa sembahyang kita ni tak sah. Maka barulah boleh kita bertaubat pada Allah Ta'ala daripada dosa kita tak sembahyang. Macam mana kita nak bertaubat daripada kita tak mengeluarkan zakat kalau kita tak mengaji berkenaan dengan jenis-jenis zakat? Kita duk berasa ataupun kita tahu contohnya zakat pendapatan saja. Sedangkan banyak jenis zakat. Ada zakat simpanan, ada zakat perniagaan, ada zakat emas perak dan sebagainya. Kita ada simpanan lebih daripada nisab dia, cukup haulnya, tapi sebab kita tak ngaji, maka kita tak keluar zakat. Selama mana kita tak keluar zakat, kita duduk dalam dosa. Bila kita tahu kita berdosa tak keluar zakat, lepas daripada kita ngaji. Sebab tu dalam Minhajul Abidin dia letak ilmu mula-mula sekali. Barulah kita tahu bahawa dosa ni ada banyak jenis. Dosa yang paling tinggi sekali ialah dosa yang melibatkan perkara usul agama. Atau kita panggil dosa yang melibatkan usuluddin. Melibatkan i'tiqad yang kufur. Apa contoh i'tiqad yang kufur? I'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah ni pula kita kena perinci. Tak boleh bila orang tu kita faham daripada percakapan dia ni macam qadariyah ni, kita terus menghukum dia kafir.
Tak boleh. Kita kena perinci macam mana pegangan dia. Dia percaya macam mana. Dia pegang macam mana. Kalau dia pegang sampai ke tahap ingkar qada dan qadar. Contoh, Allah Ta'ala tak tahu sebelum berlaku sesuatu. Maknanya, bila berlaku sesuatu, barulah Allah Ta'ala tahu. Itu dia panggil ingkar pada qada Allah Ta'ala. Sebab qada ni, dia adalah ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradat Allah Ta'ala. Bila sejak azali lagi, Allah Ta'ala berkehendak sesuatu itu berlaku dan dia tahu sesuatu yang dia kehendaki itu berlaku. Tiba-tiba dalam pegangan kita, Allah Ta'ala tak tahu kecuali selepas berlaku. Macam kita. Tak tahu yang kita nak duduk sini ni. Waktu maghrib pada hari ni, 4 hari bulan deh. Bila kita tahu, sekarang baru tahu. Semalam tak tahu, boleh jadi ada kesibukan lain yang menghalang kita boleh ada di sini. Sekarang ni baru kita tahu, Allah Ta'ala tentukan aku sejak azali duduk di sini pada tarikh sekian, masa sekian. Ada puak Qadariyah yang berfahaman macam tu, yang menafikan qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni pun tahu setelah berlakunya perbuatan tu, barulah dia tahu. Atau dia berpegang Allah Ta'ala bukan yang menentukan sesuatu. Itu dipanggil i'tiqad qadariyah. Tapi i'tiqad qadariyah tu dihukumkan kafir oleh ulama. Yang ni i'tiqad yang batil. Cuma ulama kata pegangan ni tak ada dah di zaman kita. Jangan pula kita berpegangan demikian. Sebab ulama dah menghukumkan kalau qadariyah jenis ni, qadariyah yang ingkar dengan qada dan qadar, maka ulama hukum pegangan ni kufur. So nak kena tahu dulu, i'tiqad kita ni sah ke tidak? Macam mana kita nak tahu i'tiqad kita sah ke tidak? Maka kita kena mengaji. Mengaji usuluddin, mengaji akidah, barulah kita tahu akidah kita betul. Okey. Bila kita mengaji, kita tahu fahaman kita salah. Salah tu salah sampai ke tahap mengeluarkan kita pada agama ke, atau sekadar perkara yang bid'ah dalam i'tiqad. Kalau bid'ah dalam i'tiqad, level bawah sikit daripada yang tadi. Yang tadi tu sampai peringkat mengeluarkan kita daripada agama. Dia ada satu lagi level bawah sikit. Dia panggil bid'ah dalam i'tiqad. Qadariyah juga. Yang ni ada dalam masyarakat kita. Cuma nak sebutnya, bila kita mengaji, barulah kita tahu pegangan kita salah. Barulah dia pergi kepada taubat. Selagi mana tak mengaji, berasa pegangan kita betul. Padahal pegangan kita salah pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab tu dia kata kena lalu ke ilmu. Barulah kita tahu i'tiqad kita terkeluar daripada agama. Maka kena mengucap semula 2 kalimah syahadah. Sebab maksiat yang paling besar atas sekali tadi. Adapun level bawah sikit, dia panggil bid'ah pada i'tiqad. Bid'ah pada i'tiqad. Bukan bid'ah pada ibadat. Bid'ah pada ibadat tak ada apa. Bid'ah dalam fiqh tak ada apa.
Selawat antara tarawih tak ada apa. Orang nak buat, tak nak buat sudah. Sebab benda tu tak ada di zaman Rasulullah. Habis tu ulama bubuh selawat antara tarawih tu nak suruh kita semayang ni santai-santai. Bukan tergesa-gesa kita semayang. Jadi nak selang dengan apa? Nak selang dengan tidur boleh juga. Lepas 4 rakaat kita pakat tidur dulu. Lepas tu sambung pula 4 rakaat rapat subuh. Boleh juga. Tak naklah kita selang dengan apa? Dengan masing-masing keluarkan telefon bimbit tengok Facebook. 2 minit tu imam kata kita rehat sekejap, pakat buka lah telefon, tengok WhatsApp masing-masing. Boleh juga. Cuma sesuai ke tidak kita buat antara tu. Selawat memang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Bahkan tarawih pun. Bukan selawat saja. Tarawih pun. Nabi buat hanya 3 malam sahaja. Tahun yang pertama sahaja. Nabi sempat berpuasa 9 tahun. 9 kali Nabi lalu Ramadan. 3 kali 3 malam je Nabi buat. Sayyidina Abu Bakar lepas wafat Nabi pun tak buat sembahyang tarawih berjemaah. Sebab tu sembahyang tarawih berjemaah adalah bid'ah. Tapi bukan bid'ah pada i'tiqad. Bid'ah dalam fiqh. Tu bukan isu tak berdosa. Dia kata kita tak nak selawat. Malam saya bagi tazkirah, saya tak nak selawat. Lepas tu nak selang dengan apa? Selang dengan tazkirah. Bagi tahu pada ustaz tu, tazkirah pun bid'ah. Dia. Sebab Nabi tak buat selang daripada tarawih tazkirah. Tak ada. Mandaria. Tazkirah tak apa pula. Alik sesuai dengan nafsu. Selawat tak boleh pula. Tak sesuai dengan nafsu. Gitu ya punca dia. Cuma nak sebutnya, yang tu bid'ah tak besar isu dia. Kita berlapang dada ya. Ni nak sebut ni dosa pada bid'ah i'tiqad. Contoh apa? Contoh gini. Ni air ni. Siapa buat air ni? Allah buat. Bila kita minum air, kita ahlu sunnah wal jamaah, air ni Allah Ta'ala buat. Bila kita minum, hilang dahaga, hilang haus kita. Siapa yang menghilangkan haus dan dahaga kita? Air ke Allah? Allah. Tu ahlu sunnah. Puak Qadariyah yang buat apa? Yang cabang yang lain daripada cabang yang kufur tadi. Air dia kata Allah Ta'ala buat. Bila kita minum air, bila kita makan nasi, yang menghilangkan haus dahaga, yang mengenyangkan kita adalah nasi dan air itulah. Maknanya pada dia, air memberi kesan. Air memberi bekas. Nasi memberi kesan, iaitu mengenyangkan. Dia letak kudrat mengenyangkan, menghilangkan dahaga pada makhluk. Yang ni dia panggil i'tiqad yang bid'ah. Kafir tak kafir. Tapi dihukumkan fasik. Gitu. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Bila tak tahu, nak taubat macam mana? Kita duk buat banyak benda lah dalam sehari-hari kita buat. Kita pergi situ, pergi sini, bawa kereta, bawa motor. Macam-macam benda kita buat tu. Adakah kita yang membuatnya ataupun Allah Ta'ala? Pada ahlu sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala lah.
Sebab tu kita sedang melihat qadar. Kita sedang melihat af'al Allah Ta'ala di kita. Tapi ada satu cabang dalam fahaman qadariyah, dia kata kita lah. Allah Ta'ala menjadikan kita dan diberi kudrat pada kita, maka kita lah yang berikhtiar, berusaha tu. Ikhtiar dan usaha kita tu memberi bekas, dia kata. Ikhtiar dan usaha kita memberi kesan. Tu dia panggil i'tiqad yang bid'ah. I'tiqad ni kena taubat. Ngaji baru tahu, kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Baik. Turun lagi, bawah lagi. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu berkenaan dengan furu'uddin. Tadi usuluddin pecah dua. Yang melibatkan kufur, yang melibatkan fasik. Yang ni yang melibatkan furu'uddin. Melibatkan cabang agama. Bila melibatkan cabang agama, apa contoh dia? Contoh dia tinggal solat. Contoh dia tinggal puasa. Yang ni, kalau melibatkan furu'uddin ni, dia tak cukup dengan 3 rukun yang ada nombor tu. 1, 2, 3. Tak cukup rukun tu. Dia kena tambah 1 lagi rukun qada. Rukun yang keempat, kalau melibatkan furu'uddin, kena qada, masuk rukun yang keempat. Kalau yang melibatkan usuluddin, 1 yang bawa kepada kafir, 1 bawa kepada fasik tadi. 3 rukun tu. Menyesal. Berhenti daripada i'tiqad yang kufur tadi. Ataupun i'tiqad yang bid'ah tadi. Kemudian berazam tak nak dah. Cukup 3 tu rukun dia. Sebab dosa tu hanya dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia melibatkan furu'uddin, dosa tu dosa dengan Allah Ta'ala juga. Kita tak semayang, dosa dengan Allah Ta'ala juga. Ataupun dosa apa? Kita makan riba, contohnya. Dosa dengan Allah Ta'ala juga. Yang tu, kalau melibatkan kefarduan, maka kita kena qada. Saya sebut contoh. Kalau kita tak mengaji, contohlah, anak-anak kita yang baru-baru balik ni, kalau dia katakanlah silap pilih kawan, musim-musim puasa, puasa ni sekali setahun je. Bila mari Ramadan letih puasa ni. Padahal orang muda tak letih pun. Tengah-tengah puasa tu boleh main futsal lagi pok-pok dia. Tapi gitulah. Bila dia berkawan. Tengok kawan dia tak puasa. Dia pun buka juga. Senyap-senyap buka. Balik rumah buat-buat lapar. Kena pesan anak-anak kita ni. Takut dia tak tahu. Bila dia berbuka puasa, ataupun dia berkawan, tengok kawan dia berbuka puasa, kalau dia tak berbuka puasa, tak masuk geng. Tak masuk gu dia panggil. Mu kalau nak masuk gu dengan aku, nak masuk geng, buka puasa. Dia pun sebab nak berkawan, maka dia pun bukalah puasa hari tu. Balik rumah buat-buat lapar. Bila dia berbuka puasa, dia tak qada puasa dia tu. Selang setahun, dia tak boleh dah dengan qada. Dia kena 1 fidyah dah. Selang setahun, qada dan fidyah. 1 cupok atau nilai lebih kurang 637, lebih kurang gitu tuan-tuan cek balik. Gram. Dia kena bayar.
Kalau dia bayar saja, tak qada, tak selesai. Masuk tahun kedua, berganda nilai fidyah. Sebab apa? Dia tak qada lagi. Dia nak suruh berti fidyah tu, dia kena qada, baru berti fidyah. Selagi mana dia tak qada, duk bayar fidyah, fidyah tak berti sebab dia tak qada lagi. Satu hari cukup. Kalau 10 hari kira. Pas kalau dia tak ambil erti pula pasal agama, jahil dengan agama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru mari sedar nak ngaji. Kalilah kalau 10 hari. Kali dengan 10 tahun. Tu cukup beras nak kena bayar pada fakir miskin. Pas dia tua dah. Anak pula tak tahu yang ayah ni ada puasa qada yang lebih tahun dah nilai fidyah dia kepatutnya kena bayar. Meninggal si ayah ni. Kalau anak tahu tak apa, belum bagi harta ayah tu kena selesai dulu yang ni. Tak boleh jadi harta pusaka nak bagi lagi. Sebab ayah ada hutang dengan Allah Taala. Kena selesai yang ni dulu. Habis duit yang ayah tinggal buat bayar fidyah dia, buat bayar hutang dia dengan Allah Taala. Maknanya saja kita nak. Kena selesai yang tu dulu. Ada lebih baru boleh bagi. Tu kalau anak tahu. Kalau anak tak tahu, ayah buat warak dia pula waktu tua. Padahal waktu muda tak puasa, 10 hari tak puasa. Umur berapa masa tu? 15 tahun contohnya. Duk tengah sedap lah, tengah syok waktu muda, galik waktu muda. Mari tahun depan tak qada lagi, mari tahun satu lagi tak qada lagi, sampailah galik umur 20, 30 baru mari insaf. Qada dah, fidyah tak bayar lagi. Anak tak tahu, ayah mati. Maka bagilah anak harta pusaka. Sedangkan dalam harta pusaka dia tu ada hak orang fakir. Ada hak orang fakir. Kalau ada hak orang kaya pun tak boleh dah. Hutang, tapi hutang dengan siapa? Dengan orang kaya. Tak boleh. Kita kena selesai dulu hutang tu. Tak apalah dia orang kaya. Tak boleh. Hutang kena bayar walaupun dia kaya. Apatah lagi fidyah ni kena bayar kepada orang fakir miskin. Hak orang fakir miskin dalam harta yang ayah tinggal tu. Ayah tak bagi tahu pada anak. Anak bagi harta tersebut. Anak tak dosa. Tapi harta tu tak ada barakah. Beringat. Tu saya sebut rentetan contoh-contoh tu. Mana kita tahu ni dosa ni? Bila kita ngaji baru kita tahu. Budak-budak sekolah ramai tuan-tuan. Kalau kita masuk ke sekolah-sekolah menengah terutamanya, kita akan temulah dengan budak-budak terutamanya budak perempuan yang uzur, tak puasa kerana uzur. Litah 2-3 tahun dah. Tak qada lagi yang tahun tu. Nak macam mana dah malah puasa. 7 hari. Tuan-tuan kira lah kalau 7 hari. Tak qada. Ganda. Setiap setahun litah cukup. Setahun kedua 2 cukup. Tahun ketiga 3 cukup. 10 tahun kalau 1 hari 10 cukup. 20 tahun tak qada 20 cukup. Cukup ni berapa agak-agak tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu juga, saya lagi tak tahu. Sebab saya beras bini beli. Sudah. Cuma nak bagi tahu, katakanlah RM10 lah, katakanlah. Mahal dia RM10 dia. Mahal katakanlah RM5 lah. Kali RM5 tu baru sehari. Dia uzur 7 hari. Selagi dia tak qada, litah tahun bertambah fidyah. Nak suruh berti bertambah tahun, qada. Selesai 7 hari. Maknanya tak bertambah lah fidyah. Banyak tu .
Lepas tu video tu ada sikit, bayar sikit, ada sikit, bayar sikit. Okeylah, maknanya dalam usaha membayar. Cuma nak sebutnya, isu-isu gini, kalau kita tak ambil berat tentang anak itu, kena pesan, abang, ayah tahu abang puasa ni keluar daripada rumah ni. Bila di sekolah, ayah tak tahu abang buka puasa ke tidak dengan kawan-kawan. Kena ingat dosa pahala. Walau ayah tak tahu, dosa tetap dosa kalau buka. Pas kalau tak qada, litah tahun, jawab dia bukan qada saja, kena bayar video. Kena cerita. Biar budak nampak. Kalau tidak dia nampak, dia batal hari tu tak apa. Esok aku puasa lah. Hari ni jom member-member ajak makan. Esok tak apalah kita puasa. Dia rasa sehari je. Sehari dia tak qada, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun, 10 tahun. Mari sedar bila 30 tahun dah berlalu. 30 cukup. Tu beringat. Sebab tu kata ilmu mula-mula sekali. Bila kita ada ilmu, barulah kita tahu dosa aku di usuluddin yang i'tiqad tu boleh bawa pada kufur. Maka kena bersyahadah balik. Bertaubat dengan 3 rukun. 1, 2, 3 tu dia sebut. Dosa kita adalah bid'ah pada i'tiqad. Betulkan pegangan kita dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar dan usaha kita tak memberi bekas. Ikhtiar dan usaha kita juga dalam iradat Allah Ta'ala. Betul yang tu, taubat. 1, 2, 3. Kalau melibatkan furu'uddin, yang melibatkan amalan yang perlu qada, 1, 2, 3, tambah 1 lagi qada, ibadat yang kita tinggal. Baik. Lepas tu, bila kita tengok dalam rukun taubat yang dia bilang tu, tak ada semayang sunat taubat. Tak ada istighfar. Jangan duk buat silap. Aku nak taubat lah. Macam mana nak taubat? Semayang sunat taubat lah. Tu jahil nama dia. Kalau tanya Ustaz saya ni banyak dosa. Macam mana Ustaz saya nak taubat? Dia pun kata bangunlah malam-malam semayang sunat taubat. Tu jahil nama dia. Dalam rukun taubat tak ada semayang sunat taubat. Apa hukum semayang sunat taubat? Jawablah nak dengar. Soalan pun pening dah nak jawab macam mana. Apa hukum semayang sunat taubat? Nama pun sunat-sunat lah. Hari tu saya sebut dah, taubat ni sunat ke wajib? Wajib. Takkanlah yang wajib boleh selesai dengan semayang sunat. Nama pun semayang sunat. Jangan buat keliru. Mari malam-malam terakhir 10 Ramadan, imam-imam yang pimpin Qiyamul Lail duk ajar kita semayang sunat taubat. Kita pun berasa, taubat dah lah aku daripada tu dosa. Contoh. Semayang sunat taubat tak ada dalam rukun. Habis tu, tak boleh nak semayang ke? Boleh semayang lah. Tapi dia sunat. Istighfar, begitu juga. Sunat. Habis tu, yang rukun, ni, yang dia bilang ni rukun ni. Kalau ada 3 ni, ataupun yang keempat, kalau melibatkan dosa-dosa tertentu, yang keempat, walaupun kita tak semayang sunat taubat, walaupun kita tak istighfar, kita dikira bertaubat. Biar faham betul-betul. Sebab tu punca jadi ibadat tak sedap ni tak taubat. Kenapalah aku semayang lama dah, semayang tak sedap-sedap lagi ni? Sebab tak taubat lagi. Rukun taubat ni pun kadang-kadang kita tak faham molek lagi. Maknanya kita belum bertaubat.
Bila belum bertaubat, kita ada dosa. Sedangkan kita ada dosa, kita tak bertaubat. Maka ibadat tak sedap lah sebab kita ada dosa. Maka nak kena ngaji, faham betul-betul bab taubat. Biar cukup rukun taubat tu. Taubat Tuhan terima, barulah bersih suci kita. Baik, jangan keliru di solat sunat taubat bukan tak bagi semayang, semayanglah. Tapi bukan dia rukun untuk menentukan kita ni dah bertaubat dah pada Allah Taala dah. 3 rukun yang disebut tu. Baik, 1. Rukun yang pertama, baru masuk rukun ni. Yang pertama dia kata menyesali. Menyesali maksiat yang telah dilakukannya. Syarat pada menyesal ni rukun. Syarat pada menyesal tu pula, menyesal tu mesti kerana Allah. Tak boleh kerana yang lain. Menyesal berjudi. Sebab apa? Habis duit. Maknanya tak menyesal. Kalau duit tak habis lagi, judi lagi. Menyesal bila mahkamah jatuhkan hukuman di penjara 10 tahun, 20 tahun, disebat 10 rotan. Dengar keputusan mahkamah tu, kita yang apa? Kita pula. Orang yang duduk di dalam apa? Di dalam dipanggil apa? Kandang pesalah tersebut. Kadang-kadang ada yang reboh, ada yang pengsan. Sebab apa tu tanya dia reboh pengsan tu? Menyesal. Menyesal kenapa? Kena berpisah dengan keluarga, kena masuk penjara, tak taubat lagi tu. Tu sebab kerana penjara. Kerana berpisah dengan keluarga, tak boleh duduk dengan anak bini dah. Nak duduk, tak boleh duduk dengan mak ayah. Tu belum menyesal lagi tu. Dia nak menyesal kerana Allah. Biar reti beza. Orang ketuk pintu, dia buka pintu, tengok-tengok pencegah maksiat luar rumah. Ataupun ahli apa dia panggil? AJK lah, JKKK ke apa tuan-tuan. Yang duk buat rondaan pergi tengok. Ada orang lapor rumah ni seorang perempuan sentiasa duk bawa lelaki masuk. Yang orang tahu dia ni tak kahwin lagi. Orang pergi serbu. Kebetulan ada sungguh dalam tu. Dua-dua tu, lelaki perempuan tu. Memang betul berdua-duaan berlakulah perbuatan keji tersebut. Bila ditangkap, nak diberitahu kepada mak ayah, dia kata, minta maaf lah, kita menyesal dah, tak buat dah. Kerana Allah ke kerana kantoi? Tu perkataan menyesal tu bukan kerana Allah tu, kerana kantoi. Kalau tak kantoi, buat lagi. Kalau tak tertangkap, buat lagi. Tapi sebab tertangkap, terhabis duit, menyesal judi. Cuba kalau boleh duit, judi lagi. Tak terlanggar orang, contohnya kerana mabuk minum arak, minum lagi. Tapi sebab terlanggar orang, Allah menyesal lah. Sebab apa? Terlanggar orang, belum taubat. Tu nak sebut menyesal mesti kerana Allah. Lepas tu, menyesal ni pula, dia sifat hati. Tiga-tiga tu sifat hati tu. Taubat ni sifat hati. Kita bicara dalam tasawuf ni. Kita bukan bicara dalam fiqh. Kita bicara dalam tasawuf. So, maknanya, taubat ni sifat hati. So, tiga-tiga tu, menyesal, berhenti, berazam, semua tu adalah sifat hati. So, menyesal ni adalah sifat hati. Bukan sifat mulut. Mulut sebut menyesal, kalau hati tak menyesal, tak berhenti.
Dia nak menyesal tu memang betul-betul mari daripada hati kita. Lepas tu menyesal tu pula kerana Allah, bukan kerana yang lain selain daripada Allah. Pakai tudung dah, tutup dah kepala dengan tudung, tutup litup dah. Sebab apa pakai tudung tu? Kerana Allah. Tak apa. Kerana dikecam oleh netizen. Tak taubat lagi. Tu beringat. Beringat duk berasa taubat dah. Ambil tudung bubuh dah. Litup dah pakai. Sebab apa mu pakai ni? Aku taubat dah. Menyesal dah. Kerana Allah. Tak apa. Tapi kerana dikecam oleh penyokong-penyokong. Dikecam oleh peminat-peminat. Tak diambil untuk berlakon lagi dah. Sebab apa? Tak pakai tudung. Pakai tudung. Sebab nak masuk TV Al-Hijrah. Tak taubat tu. Beringat. Kita tinggal menyesal tu kerana Allah ke kerana manusia? Kerana Allah, ya. Rukun yang pertama ada di kita. Sebab tu saya sebut dah hari tu pun. Rukun yang pertama ni paling susah. Menyesal ni paling susah. Sebab dia nak dalam hati kita mari rasa penyesalan. Lepas tu pula kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana yang lain. Dia nak hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baik, satu. Menyesali maksiat yang telah dilakukannya. Dua. Yang kedua, berhenti dari melakukannya. Yang ni pun nampak pada ayat perbuatan zahir lah. Berhenti kan? Maknanya kalau sebelum ni kita tak semayang, berhenti daripada tak semayang. Maksudnya, semayang. Gitu. Kalau sebelum ni kita tak puasa, berhenti daripada tak puasa Ramadan, maknanya puasa Ramadan. Kalau sebelum ni kita mencuri, berhenti daripada mencuri, maknanya tak ambil dalam harta orang. Tak ambil dalam barang orang. Mari mana perasaan nak berhenti ni? Mari daripada hati, bukan mulut. Mulut kata aku nak berhenti dah. Tengok benda-benda lucah dalam telefon. Hati duk kata sedap tengok benda ni. Sah tak berhenti. Kalau mulut kata, aku nak berhenti dah daripada buat benda ni. Tapi hati kata sedap buat benda tu. Tak berhenti. Sekejap dia berhenti lah. Nanti dia mari pula nyakit tu. Sebab tu, rukun yang kedua ni, berhenti daripada melakukannya, dipanggil al-kaffu anin nafsi. Menahan diri ni, mari daripada mana? Mari daripada dalam hati kita. Hati kita yang tahan. Yang tahan diri kita daripada buat perkara maksiat tersebut. Kalau sebelum ni kita tak semayang, hati kita ni nak berhenti daripada tak semayang, maka dia tolak diri kita untuk solat. Kalau sebelum ni kita duk ambil rasuah, maka hati kita ni tolak kita daripada mengambil. Dia tahan tangan kita daripada ambil rasuah. Mari mana sehingga kita boleh berhenti ambil? Mari daripada hati. Itu yang Nabi sebut tu. Dalam hati ada seketul daging, Nabi kata. Idza saluhat, bila baik dia, salahat al-jasadu kulluh, maka baik seluruh jasad zahir. Baik mana dulu? Situ dulu, sini dulu. Baik situ keluar di anggota jasad, baik. Bila dalam hati nak berhenti daripada buat sesuatu maksiat,
maka anggota zahir pun tak akan buat lagi dah maksiat tersebut. Maka nak rukun yang kedua ni, berhenti dari melakukannya, yakni maksiat dalam hati kita. Kita kena cari jalan biar hati ni berhenti sungguh daripada buat maksiat. Mulut kata tak nak mengumpat, tapi hati kata sedap mengumpat ni. Tak berhenti. Dia nak hati pun benci pada mengumpat. Hati pun nak berhenti daripada mengumpat. Dia akan berhenti daripada mengumpat. Dia mulut lain. Dia tak serupa mulut ni kita boleh berhias di mulut kita. Apatah lagi kita duduk luar depan orang ramai, mandalah kita menghias bahasa di mulut kita. Dalam hati kita tak serupa pun dengan apa yang ada di lisan di mulut kita. Sebab tu dia nak yang betul-betul jujurnya mari di hati kita. Sebab apa? Kenapa jujurnya mula di hati? Sebab tak ada siapa tahu. Di mulut ni ada orang tahu. Jadi kita nak menunjuklah di mulut kita. Tekomak kami berzikir. Tak? Duduk dalam masjid, dalam surau. Ustaz tak mari ngajar malam tu. Mulut duk tekomak kami. Sebut apa? Subhanallah dah, astaghfirullah dah, subhanallah dah. Tapi dalam hati ya kau duk ingat pada Allah Ta'ala. Jujur duk mana mula-mula? Duk di hati kita. Aku ingat pada Allah Ta'ala ni. Barulah mulut sebut subhanallah, hati hadir pada Allah Ta'ala. Kalau duk mulut saja, orang tengok bagusnya. Dia tu duk ngulang Quran kau. Boleh jadi nak orang kata. Dalam hati tak ada apa-apa pun. Dalam hati duk ada riak lah. Nak tunjuk pada orang. Dalam hati nak orang sebut lah. Nak pada itulah. Nak pada ni lah. Sebab tu mula dengan hati. Berhenti daripada melakukan maksiat ni pun. Tak nak mengumpat. Biar hati dulu nak berhenti. Benci pada mengumpat. Benci pada mengata orang. Benci kata huduh pada orang. Benci memperlekehkan orang. Benci merendahkan orang. Tak keluarlah mulut nanti. Kalimah bodoh ke, ataupun kalimah caci maki ke, ataupun kalimah apa pun, tak keluarlah di mulut. Bila hati dah benci. Maka yang kedua tu pun juga dia adalah perbuatan hati juga. Isyak dia. Isyak tak berhenti lah. Yang ketiga, berazam. Yang ni clear. Berazam pun dia adalah sifat hati juga. Cuma nak sebut dulunya, tiga-tiga ni adalah sifat hati dulu. Nanti akan datang kita cerita berkenaan dengan berazam tidak akan mengerjakannya maksiat lagi pada masa yang akan datang. Lepas tu dia bubuh jika tu, tu rukun yang keempat kalau melibatkan manusia. Yang tu kita tengok dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.